Okay, hai, Assalamualaikum. Nama saya Jai. So, selamat datang ke YouTube channel saya. Dalam video sebelum ni, kita dah berkenalan dengan moving average, okay? Yang ni moving average. So, hari ni saya nak tunjuk pengenalan tentang stokastik, okay? Stokastik ni salah satu indikator juga. Kebanyakannya digunakan untuk scalping, okay? Kalau kita nak scalping waktu US Open, sangat sesuai lah waktu US Open tu, sebab market tengah laju kan. Candle ni dia bergerak dengan volatile, dengan laju, so sesuai untuk kita scalping. Okay, so untuk scalping menggunakan stokastik ni, kita akan gabungkan juga dengan moving average, okay? Sebagai confirmation lah untuk kita entry. Okay, tak semestinya kita kena guna stokastik tu saja. Okay, kita guna teknik lain juga untuk confirmation. Alright, so kita masukkan dulu stokastik kita. Kita pergi dekat navigator, kemudian kita pergi ke stokastik. Kita just drag masuk ke dalam chart, okay? Okay, stokastik ni input biasalah yang normal punya, yang default punya. Kita just okay. Okay, kita dah ada kita punya stokastik dekat bawah ni, okay. Okay, kalau kita tengok dekat sini ada nombor 20, 80, 100 kan. Bawah ni kosong lah. Okay, so apa maksud dia? Maksud dia secara basic dia, apabila stokastik ni turun melebihi paras 20% ni, dia kita panggil sebagai oversold, okay. Dia dah terlebih jual, okay. Manakala apabila dia melebihi paras 80, kita panggil dia sebagai overbought, okay. So macam mana kita nak entry? Okay, kalau kita perasan dekat sini kan, apabila dia melebihi 80, kemudian dia akan turun pergi ke 20, kemudian dia naik balik. So kita akan gunakan ni sebagai indikator untuk kita entry, okay. Okay, so contoh dia saya tandakan dekat sini, macam dekat sini kan. Dekat sini dia dah dekat bawah, kemudian stokastik pun dekat bawah melebihi paras 20. So dekat sini adalah signal untuk kita buy, okay. Tapi tak boleh buy lagi. Okay, so kita kena cari confirmation lain, okay. Contohnya kita masukkan MA, okay, moving average. Saya tambah dekat sini moving average yang lebih kecil, 10, 15 lah, 15. Exponential ni boleh, kalau nak pakai simple pun boleh. Okay, kita tukar color. Color apa? Color ni lah, aqua. Okay, boleh. Okay, nampak kan? So macam mana kita nak guna? Okay, so dekat sini dah ada signal untuk kita buy. Kemudian dekat sini kita akan tunggu moving average ni cross. Okay, bila dia cross moving average ni, so tu adalah signal kedua untuk kita buy, okay. Kemudian dekat sini dia dah break resistance dekat sini, okay. Tapi ni time frame H1, okay. Kita nak scalping, kita kena guna time frame yang lebih kecil, okay. Contohnya M15 ataupun M5 lah. Untuk kalau waktu US Open tu M5 sesuai. Kalau untuk M15 ni pun sesuai juga, okay. So korang kena tukar-tukar time frame lah. Jangan static dekat satu time frame je. Kena tengok-tengok juga time frame yang lain. Okay, so kita tengok lagi contoh dekat sini kan. Kita tengok M5, okay, contoh dekat area sini, nampak tak? Dekat area sini, kalau tengok stokastik dekat sini, dia dah bagi signal awal untuk position buy, okay, sebab dia dah oversold. So kita prepare dekat sini, kita tengok apa confirmation dia. Dekat sini kalau kita tengok moving average ni dah cross untuk naik ke atas, nampak? Bila dia dah cross naik ke atas, kemudian dekat sini dia ada breakout, kemudian dia membuat pattern ABC. Dalam video sebelum ni kita dah belajar pasal ABC kan. So bila dia retest, kita pun entry buy, okay? Tengok kalau daripada retest ni kan, kita entry, kita tengok berapa pips kita boleh dapat. 50 pips. Macam tu je, okay. So kalau kita ukur menggunakan Fibonacci, kita ada A, B, C kat sini kan.
So kita tengok dekat sini, tertarik. Nampak? Dia sampai TP kita 161, TP1. Okay. So simple je. Yang penting kita ada confirmation. Okay. Jangan fokus kepada stokastik ni saja. Kita mesti gunakan juga MA, gunakan juga teknik breakout dan sebagainya lah. Okay. So untuk scalping, kebiasaannya kita akan fast in fast out. Okay. So biasa kita guna M5 ataupun M1 kalau market tu betul-betul laju lah. Okay. So better guna M5 ataupun M15. Okay lah. Okay. Kita tengok lagi contoh dekat sini. Okay, kita tengok lagi contoh dekat sini. Nampak tak? Ada signal awal dekat stokastik untuk position buy. Kemudian kita tunggu confirmation sampailah dia cross. Okay, bila dia dah cross sini, dia ada bersilang ni, tu second confirmation lah. Kemudian dekat sini dah ada ABC. So kita dah boleh masuk buy dan kita boleh hold sampai TP wajib kita iaitu 161. Kalau kita ukur dengan Fibonacci sampai, okay, kita entry kat sini kan, dekat ABC ni retest, kita entry sampai 161, sampai 261. Okay, nampak tak? TP2 sampai 261 dekat sini. Okay. So simple je kan nak guna stokastik ni. Okay. Yang penting kita kena gabungkan dengan moving average dan juga teknik ABC. So simple je. Yang penting korang kena banyak buat backtest, kena banyak practice. Boleh guna account demo dulu untuk test dalam live market. So bila dah confident, baru kita masuk account real. Okay, so kita tengok pula contoh dekat sini kan. Dekat sini kita ada signal awal untuk kita sell sebab dekat sini dia dah overbought. So kita tandakan dekat sini. So yang kedua kita kena tunggu pula confirmation lain. Okay, sebagai contoh dekat sini kita ada ABC kan. So kita ada ABC. Kemudian kita boleh monitor lagi. Apa lagi? Kemudian dia breakout pula dekat sini. Dia break support yang dekat sini kan. So itu adalah signal-signal untuk kita masuk sell ataupun signal untuk perubahan trend. Okay. So kalau kita dah tunggu tadi kan, kita dah sabar, kita dah tunggu ABC dah ada, dah tunggu breakout. Kemudian dekat sini dia ada retest ni kan, dia ada retest. Dekat sini pun dia dah ada cross, dekat sini dah ada cross, nampak tak? MA15 ni dah cross dekat sini. So banyak confirmation dekat situ, dah ada 4 confirmation. Okay. So kita boleh masuk sell dekat sini. Contoh kita dah sell dekat situ, kita tengok kita dapat berapa. Kita sell masa dia retest ni kan, dia turun, dia retest dekat sini, dia pull back. Dekat sini pun dia masih lagi sideways. Contohlah dekat sini kita masuk kan, area sini kita hold, tiba dia terjun. Okay, sampai dekat sini dah 150. Okay, 150 pip. So kalau kita ukur dengan Fibonacci daripada sini ABC yang kecil ni, okay, tapi ni kecil sangat lah Fibonacci, boleh tarik daripada A, B, C. Okay, naik kat sini lah. Okay, nampak besar sikit. So kita sampai TP1 kita 161 ni, TP1 sampai 261 ni sampai. Nampak target kita. So simple je untuk guna stokastik dengan MA. Kita gabunglah dengan teknik lain. Okay, so yang tu kena kreatif lah. Okay, masa live market tu, sebab masa live market mungkin berbeza, mungkin emosi kita berbeza, mungkin pergerakan tu laju. Okay, so kena banyakkan practice, kena banyakkan buat backtest lagi. Okay, so saya harap korang faham dan korang dapat cuba praktiskan lagi lah untuk penggunaan stokastik ni. Okay, dan kita gabungkan dengan MA, kita gabungkan teknik-teknik lain juga. So harap dapat membantu. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye bye.